warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Maslina binti Hajirul, merupakan pelajar daripada program Diploma Pasca Siswaza Pendidikan Ambilan Jun 2021, Institusi Pendidikan Kampus Gaya. Dan saya akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek EDUP 2132, Profesionalisme Keguruan. Saya akan menganalisis isu-isu etika dan perundangan pendidikan di Malaysia. Sebelum saya memulakan analisis isu-isu etika dan perundangan pendidikan yang saya pilih, saya akan memberikan sedikit penerangan tentang profesionalisme keguruan, etika dan juga perundangan. Pengenalan. Profesyen keguruan merupakan profesyen amat terpuji dan mulia di kacamata masyarakat. Menurut Muhammad Fazli tahun 2011, fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial, penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangun sasiah, malah sebagai ejen perubahan. Hal ini kerana guru bukan sahaja mengajar subjek tertentu di dalam kelas, malah mereka merupakan ejen kepada perubahan minda masyarakat. Etika membincangkan sama ada betul atau salahnya sesuatu perlakuan. Menurut Xerox tahun 2000 dalam FU 2005, etika merujuk kepada satu bahagian moral atau morality yang mengkhususkan perbincangan tentang tingkah laku dan nilai manusia. Di Malaysia, guru perlu mematuhi kod etika keguruan. Kod etika keguruan ini dirangkakan sebagai panduan kepada para guru agar tidak melakukan sesuatu yang boleh mencemarkan imej profesyen keguruan. Kod etika ini juga mengingatkan para guru agar tidak melibatkan diri dalam salah laku semasa memberi perkhidmatan pendidikan di negara ini. Perundangan merupakan undang-undang bertulis yang telah digubal oleh penggubalan undang-undang yang lain. Antara dokumen undang-undang pendidikan di Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan, Surat Perkeliling Ikhtisas yang berkaitan SPI, Pemberitahuan Undang-Undang Am PUA, Akta Pendidikan 1996 dan lain-lain akta. Walau bagaimanapun, kerjaya profesyen perguruan pada abad ini tidak terlepas daripada isu-isu yang boleh mencalar imej profesyen perguruan itu sendiri. Profesyen perguruan hari ini dilihat semakin goyah kerana ada segelintir golongan guru yang melanggar kod etika keguruan yang telah termaktub. Ini jelas apabila semakin banyak isu salah laku guru tersiar di kaca televisyen menjadi topik perbincangan pihak tertentu dan menghiasi dada-dada akhbar. Terdapat pelbagai jenis salah laku yang dilakukan oleh guru yang mana bukan hanya melanggar etika profesyen perguruan tetapi juga telah terlibat dengan akta jenayah negara. Isu pendidikan seringkali menarik perhatian ramai, apatah lagi apabila ia melibatkan persoalan nilai, moral dan salah laku dalam kalangan warganya. Paparan isu dan masalah tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru sering walaupun isu yang diperkatakan berpunca daripada segelintir guru. Namun, perkara ini secara tidak langsung menyebabkan pandangan masyarakat terhadap profesyen perguruan turut tercalar. Oleh itu, bagi tugasan profesionalisme keguruan ini, saya akan mengupas mengenai isu salah laku guru dan membuat analisis mengenai isu-isu yang saya utarakan. Saya memilih 2 isu salah laku guru untuk dianalisis. Isu yang pertama ialah gangguan seksual dan isu yang kedua ialah penyalahgunaan masa. Berfokus kepada isu yang pertama iaitu gangguan seksual. Sebuah artikel bertarikh Mei 2021, Malaysia Deadline, berjudul Isu Gangguan Seksual di Sekolah Mencari Razi, Rina dan Zaila yang Hilang, dikarang oleh Ghaffar NS, telah dimuat naik dari laman web Malaysia Deadline. Menurut sumber artikel, kes ini berlaku pada 24 April lalu, di mana seorang pelajar tingkatan 5, Ain Husniza Saiful,
Nizam telah memuat naik satu video di Twitter berkenaan dengan guru lelaki yang membuat lawak rogol di dalam kelas lalu tular di alam maya. Dalam kes ini, Ain mendedahkan guru lelakinya membuat jenaka mengenai rogol di kelas dalam sebuah video di platform media sosial TikTok yang kemudiannya diciap di Twitter. Ini termasuk guru itu memberitahu pelajar-pelajar lelaki di kelas bahawa jika mereka ingin merogol, mereka harus melakukannya kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Isu tersebut menimbulkan kemarahan banyak pihak di negara ini, termasuk gesaan untuk mengambil tindakan terhadap guru tersebut dan menambah baik sistem pendidikan di negara kita. Dalam artikel Malaysia Kini bertarikh Mei 2021 menyentuh isu yang sama berjudul Ain Gesah Reformasi Pendidikan Bendung Gangguan Seksual di Sekolah, menerangkan bahawa Ain yang merupakan mangsa daripada gangguan seksual ini menggesa kerajaan untuk melakukan reformasi dalam sistem pendidikan negara bagi meningkatkan kesedaran para guru mengenai gangguan seksual agar golongan pendidik itu sendiri tidak menyebarkan pemikiran toksik termasuk membuat jenaka rogol di sekolah. Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan di Tempat Kerja menerangkan gangguan seksual adalah sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini penerima atau mangsa. Gangguan seksual merangkumi bermacam-macam tingkah laku seksual yang boleh dibahagikan kepada 5 jenis. Antara jenis-jenis yang boleh saya berikan contoh ialah gangguan secara lisan, di mana pelaku menggunakan kata-kata, komen, gurauan, usikan, bunyi dan soalan berbentuk ancaman atau cadangan seksual. Perbuatan guru tersebut telah melanggar peraturan 4A dalam kurungan 1 dalam kurungan B, peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993. Perlakuan itu juga boleh diertikan sebagai berkelakuan dengan cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam, iaitu melanggar tata kelakuan di bawah peraturan 4 dalam kurungan 2 dalam kurungan D peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Dalam peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 pindaan 2002 diperuntukkan di bawah peraturan 4A dalam kurungan 1 dalam kurungan B dalam kurungan gangguan seksual. Perintah Am menyatakan tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Gangguan seksual didefinisikan seperti berikut. Yang pertama, mengambil kira keadaan seseorang sama ada tersinggung atau terhina. Perbuatan menyatakan sesuatu penyataan yang bersifat seksual. Tidak kira dilakukan secara lisan, bertulis atau perbuatan. Dalam konteks profesion keguruan, guru tidak boleh melakukan apa-apa perlakuan yang diistilahkan sebagai gangguan seksual kepada murid, rakan sekerja atau sesiapa sahaja, sama ada dalam bilik darjah atau luar bilik darjah. Guru perlu berhemah sewaktu berkomunikasi. Dalam kes ini, guru yang terbabit sebenarnya juga telah melanggar peraturan dalam Kod Etika Profesion Perguruan dengan melakukan tingkah laku membuat lawak bersifat seksual, yang mana ini telah menyebabkan pihak ibu bapa dan halayak ramai tidak percaya kepada sifat profesional profesion perguruan. Seperti mana yang dikemukakan sebelum ini, salah sebuah kod yang terkandung dalam etika profesion perguruan adalah menegaskan bahawa guru haruslah sentiasa menjaga tingkah lakunya supaya keprofesionalnya tidak tercemar akibat kehilangan kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Pernyataan ini menjelaskan bahawa setiap tindak tanduk dan sikap guru lakukan adalah mendapat perhatian masyarakat sekeliling, terutamanya pelajar dan ibu bapa.
Sesungguhnya, amat penting bagi seseorang guru agar menjaga perlakuan agar tidak mencalar kewibawaan profesion perguruan sehingga boleh menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai murni seseorang guru yang sepatutnya membawa tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak bangsa supaya bertingkah laku baik dan berakhlak mulia. Cadangan untuk menangani isu ini daripada terus berlaku adalah dengan mengadakan dan memperbanyakkan aktiviti ceramah, forum dan kursus yang boleh melibatkan guru-guru. Penguatkuasaan undang-undang juga perlu untuk membendung isu ini dan cadangan terakhir adalah dengan mengadakan kempen kesedaran mengenai kefahaman gangguan seksual. Seterusnya saya akan menganalisis isu yang kedua iaitu penyalahgunaan masa. Di Malaysia, waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7.30 pagi hingga 1.15 petang iaitu lebih kurang 6 jam, tidak termasuk aktiviti co-curriculum pada sebelah petang. Sepanjang tempoh ini, murid-murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa di kalangan guru di sekolah. Isu yang jarang tersiar di media masa ini banyak memberi kesan kepada hal ehwal dalaman sekolah dan sangat penting untuk kita membendung isu ini daripada terus menular dalam kalangan guru. Contoh penyalahgunaan masa di sekolah adalah guru datang lewat ke sekolah tanpa sebab yang munasabah. Guru tidak memasuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan dan sebagainya. Guru-guru ini telah melanggar kod etika perguruan yang sepatutnya mereka patuhi. Pengerusi Lembaga Tata Tertib Kumpulan Pengurusan nombor 2, pihak berkuasa tata tertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat. Hukuman ini termaktub di bawah Peraturan 37 Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Berikut merupakan artikel yang menyentuh isu berkaitan penyalahgunaan masa dalam kalangan guru. Untuk bacaan yang lebih lanjut, bolehlah melayari laman web yang saya berikan di dalam slide ini. Untuk kesalahan penyalahgunaan masa ini, perbuatan ini boleh ditafsirkan sebagai tidak bertanggungjawab, iaitu melanggar Peraturan 4 dalam kurungan 2 dalam kurungan G, Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 seperti berikut, iaitu seorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Guru-guru ini menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan, misalnya melayari Facebook, bergosip, melepak di kantin hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan PDP di siang hari dan banyak lagi. Merujuk kepada permasalahan ini, punca utama kenapa masalah ini boleh berlaku iaitu individu dan pentadbir. Pertama, individu dalam konteks ini iaitu guru itu sendiri yang mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli, kurang komitmen dalam kerja, kurang nilai dan etika kerja yang lemah. Apabila sikap ini wujud, maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan. Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini. Apabila tiada pemantauan dan penguatkuasaan juga lemah, maka guru-guru menjadi lebih berani untuk menyalahgunakan masa. Masalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada banyak pihak, terutamanya kepada guru sebagai ahli profesional dan murid-murid. Antara kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan ini adalah merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah.
masyarakat juga akan memandang sinis akan profesion keguruan dan tidak yakin dengan kebolehan guru dalam mendidik anak-anak mereka. Menyedari akan kesan yang akan menimpa jika permasalahan ini tidak dibendung, maka semua pihak termasuk pentadbir, rakan sejawat dan individu itu sendiri perlu memainkan peranan bagi memastikan permasalahan ini tidak terus menular dan menjadi semakin teruk. Selesai menganalisis dua isu salah laku yang saya pilih, iaitu isu gangguan seksual dan juga isu penyalahgunaan masa. Dan sekarang saya akan membuat kesimpulan daripada analisis tersebut. Profesion keguruan merupakan satu profesion yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menjulang martabat pendidikan di negara kita, Malaysia. Hal ini kerana golongan guru merupakan golongan utama yang diamanahkan untuk membantu negara dalam mencapai matlamat utama pendidikan negara, iaitu bagi menampung keperluan tenaga kerja dan mencapai perpaduan negara melalui perkembangan bersepadu individu yang menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Semua warga guru bertanggungjawab untuk membantu segala usaha bagi mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan negara ini sebagai pusat kecemerlangan bertaraf dunia. Sifat-sifat yang luhur, bertanggungjawab serta mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi semestinya menjadi amalan sepanjang menggalas jawatan sebagai guru. Guru juga seharusnya mempunyai etika kerja supaya dapat menanamkan sikap positif dan menghapuskan sifat negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan bagi meningkatkan kualiti kerja. Walaupun isu tingkah laku negatif guru ini sedikit telah menjejaskan imej profesion perguruan, namun masyarakat seharusnya bijak menilai bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama. Masih ramai lagi guru yang bertungkus lumus mendidik anak bangsa dengan jujur dan ikhlas. Masyarakat tidak seharusnya menghakimi para guru dengan gelaran-gelaran tertentu yang tidak enak didengar. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum.